Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada penganjur dan juga kepada pihak moderator dan juga kepada rakan dialog saya Ustaz Qani Idrus. Hari ini kita akan membincangkan tajuk adakah hadis tancapkan pelepah tamar di kubur ia khususiah hanya untuk Rasulullah merupakan pandangan ulama Wahabi. Itu tajuk kita pada hari ini ya. Kemudian kita nak tengok kronologi dialog. Kronologi dialog kita iaitu saya ada buat satu posting beberapa bulan yang lepas. Kemudian dijawab oleh Ustaz Korni. Kemudian saya balas balik pada 6 Jun pada malamnya. Kemudian pada 7 Jun Ustaz menawarkan muzakarah. Jadi itulah yang terhasilnya muzakarah kita pada hari ini. Minta kad masa kejap Slide tak masuk. Okey. Itu kronologi kita. Kronologi kita. Kemudian posting asal saya yang ni, iaitu ketika mensyarahkan hadis huraian Wahabi yang saya jumpa sendiri, yang saya hadap sendiri, yang saya bincang sendiri, iaitu hadis ini hanya khususiat kepada Nabi. Seolah-olah seperti mana Nabi nikah lebih daripada 4 orang, itu khususiat Nabi, hanya Nabi sahaja boleh buat, dan yang meletakkan pelepah kurma meringankan azab itu juga adalah khususiat Nabi SAW. Itu huraian Wahabi yang saya jumpa sendiri. Jadi apa itu ciri-ciri Wahabi yang kita nak bicara, sebab tajuk pun dah Wahabi, dalam status saya pun ada sebut Wahabi. Jadi apa ciri-ciri Wahabi? Oleh kerana Ustaz Qarni membantah bahawa Hazam menisbahkan fikrah Wahabiyah kepada ulasan khususiat tersebut, maka kita perlu faham apa itu ciri-ciri Wahabi menurut saya. Apakah ciri-ciri Wahabi menurut saya? Wahabi adalah mereka yang sekaligus mengikuti ataupun sama fikrah dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Dia bukan satu mazhab, tak perlu register, tak perlu masuk mana-mana pertubuhan, satu pemikiran yang sama dengan Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikut-pengikutnya. Dan juga mensyirikkan istighasah, menerima doktrin Tauhid 3 versi Ibn Taymiyah dan menyesatkan amalan-amalan tarekat. Jadi kita nampak sepakat Wahabi dalam hal ni sama. Sama ada Ustaz Qarni menerima ataupun tidak ciri-ciri tersebut sebagai ciri-ciri Wahabi, ia bukan menjadi masalah. Kerana apabila Ustaz Qarni yang memulakan bantahan dahulu, memulakan bantahan penisbahan yang dibuat oleh Ustaz Hazar, sepatutnya Ustaz Qarni perlu memastikan terlebih dahulu apakah ciri-ciri Wahabi di sisi saya. Persoalannya adakah Ustaz setelah memastikan ataupun sekadar meneka-neka. Itu persoalan dia. Jadi Ustaz Qarni yang kita jadi muzakarah ni kerana Ustaz Qarni mengingkar. Dia tak setujulah. Jadi Ustaz tak puas hati yang ni lah kan. Ustaz ingkar dan membantah terhadap penisbahan ulasan bahawa ia khususiat kepada Nabi SAW adalah pandangan ulama Wahabi yang telah dibuat oleh saya. Jadi Ustaz tak setuju. Ni bukan pandangan Wahabi kata Ustaz. Malah dengan tegas Ustaz mengatakan Hazar menyeleweng. Dan dalam tu Ustaz kata tidak bertanggungjawab. Ini kenyataan Ustaz. Jadi kesimpulan yang saya boleh buat 3 tuduhan Ustaz. Yang pertama Ustaz kata saya menyeleweng dan tidak bertanggungjawab. Yang kedua Ustaz menafikan pandangan khususiah itu adalah pandangan Wahabi. Ustaz kata ini bukan pandangan Wahabi. Ini adalah jawapan saya. Dan yang ketiga Ustaz mengatakan bahawa penisbahan kepada Wahabi adalah tidak tepat. Ini ada semua dalam apa yang Ustaz sebut dalam posting Ustaz 6 Jun dan 7 Jun. Jadi kita nak tengok apa pandangan ulama Wahabi dalam hal ini. Jadi kita kenal ulama Wahabi bin Baz. Ini mufti di negara Mekah, Arab Saudi di Mekah. Jadi bin Baz kita tak boleh nafi, dialah ulama Wahabi. Jadi semua orang dari dunia pun kenal bin Baz. Jadi dalam laman web rasmi beliau mengatakan bahawa kita tak tahu sama ada mereka diazab ataupun tidak, orang dalam kubur diazab ataupun tidak, maka ianya tidak disyariatkan kepada kita. Ini kenyataan bin Baz. Ini satu. Kita tengok lagi dalam website yang lain. Website yang diselia oleh Saleh Munajjid yang merupakan ulama Wahabi makruf yang dikenali. Beliau memetik dalam fatwa Lajnah Daimah juga mengatakan
ianya adalah khas untuk Rasulullah. Jadi khas, Wahabi mengatakan khas, itu khususiat Nabi. Dan begitu juga bin Baz dalam ini dia kata tidak disyariatkan demikian. Bahkan ianya adalah bid'ah. Itu kalam bin Baz yang dinukil oleh Soleh Munajjid yang merupakan ulama Wahabi. Bin Baz pun adalah Wahabi. Jadi ini jelas, Wahabi berkata ianya khas. Kemudian kita tengok apa kata bin Utsaimin. Ketika Utsaimin membicarakan berkaitan dengan perkara ini, Utsaimin kata ini adalah bid'ah yang tidak ada manfaat bagi si mati. Tak ada manfaat kata Utsaimin. Dan katanya lagi kami menolak, kami tak terima atas dua sebab. Yang pertama kerana bid'ah, yang kedua kerana su'uzan kepada si mati. Adakah apabila kita melakukan sesuatu ikhtiar, kebaikan kita kepada si mati, kemudian kita kata oh kita buat ni kerana kita sangka si mati kena azab teruk ni, kita tak kata begitu. Itu ikhtiar kebaikan kita nak buat pada orang, tak ada masalah. Seperti mana bila kita ziarah kubur, kita doa yang doa Nabi ajar, kami meminta kepada kami dan kepada kamu al-afiyah. Itu doa Nabi ajar. Al-afiyah, ulama banyak tafsir, ulama syarah al-afiyah itu selamat daripada azab kubur. Bin Baz sendiri menyatakan selamat daripada neraka. Jadi adakah ketika kita kata mendoakan al-afiyah kepada orang kubur, kita kata ini buruk sangka pada orang dalam kubur? Kita tak kata macam tu. Jadi macam tu juga ketika kita meletakkan pelepah kurma dengan harap meringankan azab, kita tak buruk sangka pada si mati, tapi ikhtiar yang dilakukan dan diakui oleh para ulama muktabar. Kemudian kita tengok pada website Islam Web, beliau mendatangkan hadis Bukhari dan menukilkan kalam Ibn Hajar. Tapi sayang, ketika menukil kalam Ibn Hajar, beliau tetap dalam kalam Islam Web ni, beliau tetap dalam mengatakan bahawa pendapat yang paling unggul adalah pendapat Qadhi Iyad berbanding dengan Ibn Hajar. Jadi Ibn Hajar sokong, Qadhi Iyad ni sokong ke tidak? Jadi Islam Web ni kena kaji juga, adakah Qadhi Iyad sokong? Jadi itu yang kita perlu bagi perhatian. Maknanya dia tolaklah Ibn Hajar yang sokong, dia menyatakan pendapat yang unggul, yang betul adalah pendapat Qadhi Iyad. Ini website yang kita kata adalah sebahagian daripada website Wahabi lah. Kita nampak hujah-hujahnya adalah kebanyakannya daripada Wahabi. Kemudian kita tengok dalam syarah Muslim yang disyarah oleh Siddiq Hasan Khan. Ini Wahabi yang ada di India. Beliau mengatakan bahawa ulama yang mengkiaskan diringankan azab kerana tasbih si mati itu, maka bacaan Al-Quran adalah lebih aula. Mereka mengatakan, penulis ni kata, ianya adalah kias yang tidak sah padanya. Tak sah. Makna kias tu tidak boleh, tak layak pun. Jadi itu pandangan ulama Wahabi. Apa pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah? Iaitu Sayyid Al-Ghumari mengatakan dalam kitab Tawdihul Bayan, ia adalah kias aula. Jadi kita nampak perbezaan. Al-Ghumari kata kias aula, tapi Wahabi kata kias yang tidak sah. Jadi itu ada beza di antara Wahabi dengan Ahlussunnah di situ. Kemudian kita tengok lagi ketika Imam Al-Qurtubi mendatangkan hujahnya, menampakkan Al-Qurtubi itu sokong kenyataan. Al-Qurtubi itu menyokong kenyataan meletakkan pelepah kurma, tetapi sekali lagi ulama Wahabi Shadiq bin Muhammad bin Ibrahim meletakkan nota kaki. Katanya ianya kias itu perlu diberi jawapan, kena ada jawapan lah. Maknanya dia tak setuju dengan apa yang disebut oleh Imam Qurtubi. Pattern hujah Wahabi ni kita nampak ialah mengatakan apa yang dilakukan oleh Nabi itu meletakkan pelepah kurma itu khususiah kerana tidak dilakukan oleh sahabat lain. Itu pattern Wahabi. Kita akan tengok ianya sama, sekata sama dengan apa yang dihujahkan oleh bin Baz. Kita tengok sekejap lagi. Kemudian dalam kitab Taudih merupakan kitab Imam Ibn Mulakin. Imam Ibn Mulakin menyokong meletakkan pelepah kurma. Tetapi sekali lagi apabila Wahabi membuat komentar, membuat ta'liq kepada kitab ulama-ulama Ahlussunnah, kitab ulama-ulama muktabar, beliau akan tak setuju. Beliau mendatangkan hujah-hujah daripada Albani dalam kitab Ahkam Al-Janaiz. Bahkan dalam tu juga dia letak nota kaki, berkata Albani, bacaan Al-Quran ketika ziarah kubur adalah tidak ada asal baginya. Oh, tak ada asal. Sedangkan ulama Ahlussunnah mengatakan baca Al-Quran di kubur sunnah. Mana dalilnya? Antaranya hadis ni lah, pelepah kurma. Jadi itu hujah Ahlussunnah. Hujah Wahabi berbeza. Ini kita nampak ada satu
garis merah yang sangat jelas antara Ahli Sunnah dengan Wahabi. Sehingga Wahabi begitu struggle dalam mana-mana kitab mereka taklid pun mereka menyatakan pandangan mereka. Kesimpulan, jawapan Hazar terhadap 3 pertuduhan Ustaz Qani, jelas daripada data-data yang ada tidak dapat disangkal lagi bahawa memang ulama Wahabi faktanya berpendapat. Sepakat ataupun kita kata paling hampirnya semualah, atau hampirnya semuanya ulama Wahabi ianya adalah khususiat. Jadi kita kata Wahabi ni hampir semua ataupun sepakat mengatakan ianya khususiat. Jadi orang lain tak boleh buat. Kesannya apa? Kesannya adalah bila tak boleh buat, maka orang yang buat akan dituduh bid'ah. Orang yang buat akan dipandang serong. Orang yang dibuat akan disesatkan dan sebagainya. Ini pattern yang akan berlaku. Natijah yang akan datang. Itu yang kita risau bahaya yang akan datang. Hazar tidak pernah mengeluarkan kenyataan hanya ulama Wahabi berpendapat segitu. Tak. Saya kata ini huraian Wahabi. Saya tak kata ini hanya huraian Wahabi. Tak ada orang lain kata begitu. Tak, saya tak kata begitu. Saya kata inilah huraian Wahabi dan terbukti dengan data-data yang saya bawa tadi. Oleh itu, sesuai dengan tajuk dialog dan latar belakang dialog ini, Hazar telah membuktikan bahawa memang ulama Wahabi mengulas dan memahami hadis tersebut adalah khususiat. Memang Wahabi faham begitu. Bahkan Wahabi memang tegas begitu. Itu pahaman Wahabi. Kesimpulannya, Qani perlu membuktikan bahawa majoriti ulama Wahabi berpendapat sebaliknya untuk membatalkan penisbahan ini kepada Wahabi. So kita membincangkan adakah pendapat khususiat itu adalah pendapat Wahabi? Saya dah datangkan beberapa pandangan, memang Wahabi berpendapat begitu. Memang itu pandangan Wahabi. So kalau Ustaz Qani nak membatalkan hujah saya, Ustaz kena datang. Ini ulama Wahabi sekian-sekian semua kata sunat. Ustaz kena bawa begitu. Sebab itu tajuk kita. Baik. Seterusnya kita nak tengok berkenaan dengan analisis Ustaz Qani berkaitan dengan Ibn Rashid. Berpandangan meletakkan pelepah kumat itu adalah khususiat. Pada 6 Jun, ketika Qani membantah Hazar tentang penisbahan kepada Wahabi, Qani membawa hujah bahawa Ibn Rashid berpandangan demikian bahawa itu adalah khususiat Nabi, bukanlah Wahabi. Itu posting Ustaz 1 dan posting Ustaz 2 mengatakan ianya adalah pandangan Ibn Rashid dan ianya adalah nukilan Ibn Hajar. Jadi Ustaz kata itu pandangan Ibn Rashid, itu adalah nukilan Ibn Hajar. Dan kita tengok lagi Ustaz mengatakan perkara yang sama. Ibn Rashid berkata yang zahirnya adalah sekian-sekian. Kemudian kata pandangan yang mengatakan perkara ini khususiah adalah as-sawab yang benar. Itu pandangan Ustaz. Yang Ustaz sebut inilah pandangan Ibn Rashid. Ustaz dah nukilkan ini pandangan Ibn Rashid. Jadi jawapan saya yang pertama, nama sebenar Ibn Rashid bukan Rashid. Itu Ibn Rushid. Ibn Rushid. Jadi Ibn Rushid, nama sebenar pun Ustaz dah salah. Jadi Ustaz kena betulkanlah nanti presentation Ustaz ya. Nama pun dah salah. Jadi macam mana Ustaz yang lepas-lepas ni kita mungkin nampak ada salah lagi lah Ustaz. Ibn Rushid hanya berpandangan berdasarkan susunan asal yang dibawa oleh Imam Bukhari. Maaf slide tak keluar. Slide tak jalan. Boleh pause sekejap masa? Dia tak pause. Dia jalan. Masa masih jalan. Okey. Slide tak keluar. Next. Okey, di situ. Belum jangan jalan masa lah, kesianlah kat saya. Dalam masa dah pendek. Betul lah situ. Baik. Ini Ibn Rushid pun dah nama pun dah salah. Kita tengok apa yang salah lagi ya. Seterusnya. Baik.
ini kalam Ibn Rushd yang saya jangka inilah rujukan Ustaz Qarni. Kerana saya hanya jumpa inilah kalam Ibn Rushd yang dibawa penuh macam ni. Daripada qala Ibn Rushd, dari qala Ibn Rushd bahawa al-qawlu khususiyah huwa as-sawab li'anna Rasul alaihi salatu wassalam sampailah innama yazilluhu amaluh. Betul ke panjang ni kalam Ibn Rushd ni? Jadi kita tengok dalam kitab-kitab yang asal ya. Kita tengok dalam kitab Fathul Bari, dalam cetakan Darul Hadis, dalam cetakan Syarikah Al-Halabi, qala Ibn Rushd habis amaluh. Kemudian qala Ibn Rushd habis amaluh. Jadi Ibn Rushd ni kalamnya pendek je. Ibn Rushd ni kalam dia pendek. Yang panjang tu datang daripada mana sebenarnya? So kita kaji lagi. Kita kaji lagi, ada kitab yang lain iaitu kitab yang ni. Dalam kitab ni ada kalam yang Ustaz datang tu. Yang Ustaz bawa tu ada. Tapi bukan kalam Ibn Rushd. Bukan nukilah Ibn Hajar. Bukan. Itu kalam bin Baz ketika mentaklid, membuat taklid kepada kitab Fathul Bari, dia meletakkan nota kaki al-qaulu bi khususiyah. Yang Ustaz hujah tu, itu kalam bin Baz. So tajuk kita ni, adakah itu pandangan Wahabi? Itu kalam bin Baz, Ustaz. Kalam bin Baz. Kalam Wahabi. Jadi itulah hujah Ustaz. Jadi sepatutnya debat ni tak perlu ataupun muzakarah ni tak perlu kita buat. Kerana memang itu kalam bin Baz. Kemudian saya tengok apa yang Ustaz nukil, apa yang Ustaz terjemah bahawa inilah kalam Ibn Rushd, inilah nukilah Ibn Hajar, sama dengan apa yang dibuat taklid oleh bin Baz. Sama, sebiji. Kemudian kita tengok apa yang disebut oleh Ustaz pada Nanjum. Nanjum Ustaz kata yang mengomentari perkataan wasiat Buraidah di atas adalah Ibn Rushd sebenarnya. Rushd. Ia hanya nukilah Ibn Hajar. So dua salah, iaitu kalam Ibn Rushd dan nukilah Ibn Hajar. Tak, Ibn Hajar tak nukil benda ni. Ini adalah taklid bin Baz. Seterusnya pada kita tengok yang warna hijau tu adalah kalam yang dibawa dalam Fathul Bari yang asal. Yang warna merah tu tambahan. Ada banyak lagi tambahan ya. Banyak lagi tambahan. 7 Jun Ustaz menegaskan perkara yang sama. Iaitu saya telah menukilkan pandangan Ibn Rashid yang berpandangan bahawa beliau mengatakan pandangan yang as-sawab, yang lebih benar adalah hadis tersebut bersifat khususiyah. Hujah Ustaz khususiyah diambil daripada kalam bin Baz, itulah kalam Wahabi saya nak cakap. Dan ini adalah pandangan Ibn Rashid. Tak, ini bukan pandangan Ibn Rashid. Kalau betul lah pandangan Ibn Rashid pun, kalau betul lah kalam Ibn Rashid pun, itu tidak mewakili pendirian beliau. Itu mungkin pandangan ataupun penilaian beliau sahaja. Seterusnya, pada poin yang ketiga, Ustaz kata wahai itu adalah nukilah Ibn Hajar terhadap komentar Ibn Rashid. Itu Ustaz kata. Poin yang kelima, Ustaz kata, part ini saya konsisten dan tidak salah dalam nukilan. Apa yang konsisten? Apa yang tak salah dalam nukilan? Kita tengok apa yang tak salah dalam nukilan, iaitu yang pertama Ustaz kata as-sawab tu. Kemudian yang Ustaz kata apa yang dilakukan oleh Buraidah, boleh jadi ijtihad itu betul, boleh jadi ijtihad salah. Yang betul adalah meninggalkan perkara itu bukan kalam Ibn Rashid. Itu Ustaz salah tu, itu kalam bin Baz. Jadi adakah pandangan khususiyah itu adalah pandangan Wahabi? Ya, pandangan Wahabi. Wahabi lah, bin Baz tu Wahabi lah. Kemudian yang gambar kedua pun sama juga. Itu kalam Ibn Rashid yang mengatakan ianya bukan sunnah para sahabat. Bukan sunnah para sahabat Khulafa' Ar-Rasyidin ataupun kibar sahabat. Ini pandangan dia. Jadi di sini Ustaz menukilkan kalam bin Baz yang mengatakan pandangan Buraidah boleh jadi betul, boleh jadi salah. So kita bin Baz kata yang betul adalah meninggalkannya. Itu ijtihad Buraidah. Jadi saya rasa lebih baik kita mengikut ijtihad para sahabat Nabi daripada ikut ijtihad Wahabi. Itu yang lebih baik. Kan kita nak ikut salafus salih, Ustaz. Okey. Seterusnya, kata Ustaz Qarni, jika Hazar mengatakan saya tersalah nukil part ini, saya ingin mengajak beliau bermubahalah dengan saya. Adakah beliau berani bermubahalah dalam isu ini? Ustaz cabar pula tu. Jika Hazar mengatakan saya salah nukil bahagian ini, saya ingin ajak beliau bermubahalah. Saya nak tanya Ustaz lah. Kalau sekarang saya ajak Ustaz mubahalah, Ustaz setuju ke tidak? Mubahalah, sumpah laknat. Dan sumpah laknat itu boleh jadi kena pada anak, kena pada isteri keturunan Ustaz. Kalau saya ajak dulu sebelum muzakarah, sebelum pembentangan saya, mungkin Ustaz setuju. Tapi kalau itu betul Ustaz salah, laknat tu kena pada Ustaz, anak dan isteri, kita tak tahu. Jadi kadang-kadang orang apabila diajak mubahalah, kita tak sahut, bukan kerana kita salah.
Bukan kerana kita rasa kita pendapat yang lemah. Tapi kadang-kadang kita fikir kesian anak isteri ustaz. Mungkin terkena daripada akibat mubahalah yang tidak bertanggungjawab tersebut. Seterusnya kata Ibn Hajar. Ibn Hajar pada pandangan dia secara tertib Imam Bukhari ianya adalah tarjihnya Imam Bukhari mengatakan boleh letak. Begitu juga Ibn Hajar mengatakan bahawa berdasarkan tertib Imam Bukhari ini menunjukkan bahawa Imam Bukhari mengatakan meletak pelepah kurma itu disyariatkan. Habis itu yang Ibnu Umar larang tu innama yazilluhu amaluhu tu, sesungguhnya amalnya yang menaunginya. Yang Ibnu Hajar tegah itu menunjukkan bahawa meletakkan kemah ataupun sesuatu payung itu tidak disyariatkan. Yang disyariatkan adalah meletakkan pelepah kurma. Jadi ramai ulama yang memahami kaedah susunan Bukhari ini bahawa Imam Bukhari menyatakan letak pelepah kurma. Jadi antara yang menolak adalah Ibn Rushd dan Al-Qastalani. Tapi yang menerima ramai Ustaz. Zain Ibn Muni Asqalani, Maulana Rashid Ahmad Kankuhi, Maulana Zakaria dan pengkaji di Universiti Ummul Qura juga menyatakan perkara sama, iaitu Bukhari berdasarkan susunan Bukhari setuju untuk letak pelepah kurma. Maknanya Bukhari sokong. Kaedah menisbahkan sesuatu qaul pandangan kepada mazhab. Satu qaul yang hendak difatwakan kepada sesuatu mazhab hendaklah menggunakan qaul muktamad pada mazhab tersebut. Jadi qaul muktamad ni bukan pada awal Ustaz, pada mutakhir ni selepas berlaku penyusunan dan sebagainya, pada mutakhir ni diletakkan qaul muktamad. Ataupun pandangan majoriti yang membentuk arus perdana sesuatu mazhab ataupun aliran. Itu pegangan yang kita boleh sandarkan pada mana-mana kumpulan ataupun mana-mana mazhab. Menisbahkan sesuatu pandangan yang lemah, terpencil dan minoriti kepada suatu mazhab akan menimbulkan kekeliruan. Contohnya, kalau kita kata mazhab Syafi'i mengatakan membayar zakat menggunakan wang, itu tak tepat. Kerana mazhab Syafi'i mesti bayar menggunakan makanan asasi. Itu pandangan mazhab lain. Tak boleh sandar pada mazhab Syafi'i. Walaupun mungkin ada qaul dalam mazhab Syafi'i. Ini kita dapat kesimpulan daripada kitab Syekh Ali Jumaah ya. Kemudian kita tengoklah perbandingan dalam mazhab yang 4. Yang ni mazhab muktabar ni. Dan apa yang disebut oleh para ulama muktabar dalam 4 mazhab. Mazhab Syafi'i daripada Imam Nawawi sampailah mutaakhir Syafi'iyah, kesemuanya boleh katakan sunat. Semuanya mengatakan sunat meletakkan pelepah kurma. Sehingga kan dibicarakan apa hukum mencabut ataupun membakar ataupun merosakkan bunga ataupun tumbuhan yang ada di atas kubur. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Kenapa? Kerana meluputkan hak si mati. Begitu juga dalam mazhab Hanafi, Ibnu Abidin yang memegang kaum muktamad dalam mazhab Hanafi juga mengatakan sunat. Dan itulah juga pendapat yang lain mutakhir Hanafiyah. Dan mazhab Hambali yang sepatutnya itulah mazhab Wahabi, Ibnu Muflih yang merupakan pemegang kaum muktamad dan Ibnu Najjar yang merupakan kaum muktamad dalam mazhab Hambali mengatakan sunat. Mazhab Maliki begitu juga, Al-Qurtubi, Ibnu Muni, Muhammad Alish dan sebagainya, semua yang saya senarai ini mengatakan sunat. Baik. Yang ni Ustaz boleh tengok detail-detail ni kita tak sempatlah, sekarang ada masa sikit saja. Pandangan pihak otoriti agama dalam fatwa Selangor menyokong perkara ini. Dan dalam yang terbaru fatwa wilayah juga menyokong perkara ini. Jadi ini arus perdana yang ada di negara kita. Tak perlu nak bawa pandangan yang lain Ustaz. Kemudian kita tengok kesimpulan hukum 4 mazhab dan Wahabi. Jadi Wahabi walaupun di mana-mana negara dia berada. Mungkin dia berada di India, mazhab Hanafi. Mungkin dia berada di Mekah, mazhab Hambali. Mungkin dia berada di Morocco, mazhab Maliki. Mungkin dia berada di Malaysia, mazhab Syafi'i. Jadi mana-mana mazhab mengatakan sunat. Syafi'i kata sunat, Hanafi kata sunat, Maliki kata sunat, Hambali kata sunat. Tapi Wahabi seolah-olah sepakat mengatakan bid'ah sesat. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada manfaat bagi si mati. Bahkan ada yang mengatakan tidak disyariatkan. Jadi ini pandangan Wahabi. Sehingga Wahabi begitu struggle-nya nak memperjuangkan fahaman mereka. Dalam kitab ulama muktabar yang menyokong perkara ini, juga beliau nak mengomeng. Bahasa kita tu mengomel lah Ustaz. Ataupun membuat ta'liq bahawa ianya perlu fihi nazar ataupun yujabu alaih. Macam-macam lah apa-apa huraian Wahabi. Nak memperjuangkan fahaman mereka dalam hal inilah, kita tak cerita benda lain. Bahawa ini adalah bid'ah sesat, tak boleh buat dan sebagainya. Berdasarkan kesimpulan hukum daripada 4 mazhab dan Wahabi, ini
maka pandangan yang paling tepat adalah menisbahkan bahawa ulasan khususiyah ini hanya pada Nabi SAW adalah pandangan ulama Wahabi. Betul. Tajuk kita, adakah khususiyah itu menunjukkan pandangan ulama Wahabi? Ya. Bukan sekadar mereka menulis fatwa, bukan sekadar mereka menulis buku, bahkan mereka dalam buku ulama Mu'tabar juga ketika ulama itu menyokong, mereka menjawab. Mereka menjawab. Kesimpulan, 3 pertuduhan Ustaz Qarni kepada Hazak itu iaitu melewing. Ustaz kata saya melewing. Tidak bertanggungjawab. Ustaz kata saya tak bertanggungjawab. Tidak tepat. Tentang ulasan Wahabi itu adalah tertolak dengan fakta yang saya bawa tadi. Sebaliknya, Ustaz Qarni telah tersilap dalam menukil pandangan Ibn Rushaid oleh Ibn Hajar kerana menggunakan sumber yang tidak sahih. Saya nasihat Ustaz, kalau Ustaz nak kritik orang yang bukan aliran Ustaz, paling kurang baca buku. Memang kita mudah sekali dengan Google, tapi ianya mungkin silap. Tapi buku memang ada silap, tapi ianya lebih mudah untuk dirujuk sama ada nak memastikan pandangan yang tepat. Sebab itu kalau Ustaz nak memastikan, nak membahas dengan orang sampai sanggup ajak muzakarah, sampai sanggup ajak mubahalah, biar pasti dulu hujah yang Ustaz bawa. Penisbahan ulasan hadis ini khususiat kepada Wahabi adalah sangat tepat, memandangkan ulama Wahabi hampir semua sepakat tentang perkara ini dan ia berbeza dengan kaum muktamad 4 mazhab. Oleh itu penisbahan kepada Wahabi adalah sangat tepat dan tidak boleh disangkal lagi. Itu sahaja hujah saya pada kali ini. Bertemu pada sesi yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.